Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global. So pada kali ini kita akan discuss tentang satu topik yang agak menarik, iaitu muktakhir ini banyak juga kedengaran suara-suara yang mengatakan bahawa dominasi US dollar sebagai world reserve currency akan berakhir. Especially-nya muktakhir ini juga kita ada banyak news berkenaan dengan BRICS lah, berkenaan dengan hutang US, berkenaan dengan petro yuan yang menjadi headlines muktakhir ini yang seterusnya mengatakan bahawa US dollar akan berakhir sebagai world reserve currency. Jadi dalam video ini kita akan tengok mendalam sedikit berkenaan dengan topik ini. So kawan-kawan jangan ke mana-mana, stay tune. Jadi apakah benar berkemungkinan bahawa status US dollar sebagai world reserve currency akan berakhir? So sebelum daripada itu kita tengok dulu statistik ini bahawa yes, memang US dollar sebagai world reserve currency telah menurun kalau kita bandingkan semenjak daripada tahun 2000, iaitu pada ketika itu US dollar menguasai hampir 75% sebagai world reserve currency, tetapi kemudian pada tahun 2021 penguasaan ini telah pun turun sehingga ke paras 59% sahaja. Jadi benar daripada statistik ini bahawa US dollar sebagai world reserve currency sudah pun mengalami zaman kejatuhannya sejak daripada tahun 2000 lagi. Jadi sebenarnya apakah punca-punca yang menyebabkan US dollar statusnya sebagai world reserve currency semakin semenjak daripada tahun 2000? Yang pertamanya ialah kerana hutang negara US itu sendiri. Hutang US pada masa ini ialah 30 trilion US dollar. Jadi dengan hutang yang begini besar, keyakinan negara-negara lain untuk menyimpan US dollar ataupun untuk menyimpan US Treasury semakin berkurangan, iaitu sekiranya US dollar tidak mampu untuk membayar hutang mereka, maka ini seterusnya boleh menyebabkan kolaps dalam pasaran Treasury dan juga pasaran US dollar. Jadi disebabkan dengan hutang ini yang meningkat dan meningkat sepanjang tahun, maka negara-negara lain juga mengambil keputusan untuk mengurangkan simpanan dalam US Treasury note dan juga dalam US dollar. Alright, faktor yang seterusnya juga ialah US dilihat terlalu keterlaluan menggunakan US dollar sebagai senjata, iaitu sebagaimana US dollar menggunakan US dollar untuk sanction terhadap Rusia. Yang pertamanya dengan mengeluarkan Rusia daripada sistem SWIFT, dan yang keduanya juga ialah membekukan US dollar dan US Treasury Rusia yang tak silap saya bernilai 300 bilion US dollar daripada boleh digunakan oleh Rusia. Jadi disebabkan dengan apa yang dilakukan oleh US terhadap reserve Rusia ini, reserve Rusia dalam mata wang US dollar ini menyebabkan negara-negara lain juga khawatir sekiranya tindakan yang sama juga boleh dikenakan terhadap mereka di masa hadapan, yang seterusnya menyebabkan mereka juga gagal untuk mempunyai akses kepada duit mereka sendiri. Jadi ini juga ialah faktor yang kedua yang menyebabkan negara-negara lain juga mengurangkan simpanan mereka dalam US dollar ataupun dalam bond US dollar. Dan yang ketiganya juga yang sering menjadi perhatian ialah berkenaan dengan BRICS, iaitu trading block yang baru, iaitu Brazil, Rusia, India, China, South Africa dan banyak lagi negara-negara lain yang dikatakan akan menyertai BRICS, dan seterusnya juga BRICS dijangka akan menggunakan mata wang tersendiri. Cuma pada pandangan saya, idea BRICS ini bukanlah sesuatu yang baru, dan idea untuk mengeluarkan currency yang baru ini juga bukanlah sesuatu yang baru. Kita boleh tengok situasi yang sama sebelum ini dengan European Union yang juga menggunakan mata wang baru, euro, yang mana trade block European Union ini menjadi kenyataan pada tahun 1993, dan seterusnya mata wang euro menjadi kenyataan pada tahun 1999. Jadi idea berkenaan dengan BRICS ini bukanlah sesuatu yang baru, dan idea berkenaan dengan mata wang baru untuk BRICS juga bukanlah sesuatu yang baru, yang mana again kita boleh tengok dengan apa yang telah berlaku sebelum ini dengan European Union dan juga mata wang euro, seterusnya juga tidak menyebabkan US dollar collapse dengan kehadiran European Union dan juga mata wang euro. Jadi bagi saya BRICS ini adalah another trade block seperti mana European Union, seperti mana NAFTA, seperti mana EFTA dan banyak lagi. Jadi bagi saya ini bukanlah sesuatu perkara yang besar yang boleh menyebabkan kejatuhan dalam US dollar sebagai world reserve currency. Tetapi seterusnya yang lebih menarik perhatian ialah berkenaan dengan
deal di antara Saudi Arabia dan juga China untuk membuat perdagangan oil menggunakan yuan. Inilah bagi saya risiko yang mungkin terbesar yang boleh menyebabkan US dollar jatuh sebagai world reserve currency dan juga berkemungkinan akan menamatkan deal petrodollar yang berlaku di antara US dan juga Arab Saudi dan juga OPEC pada sekitar tahun 1973, iaitu selepas berlakunya embargo daripada OPEC untuk ekspor minyak ke negara-negara barat. Jadi selepas daripada perjanjian tahun 1973 ini, Saudi Arabia dan negara-negara OPEC berterusan menggunakan US dollar untuk setiap perdagangan oil untuk sepanjang 50 tahun ini, iaitu di antara tahun 1973 sehingga kepada tahun 2023 ini. Saudi Arabia dikatakan berkemungkinan akan mula melakukan perdagangan minyak di antara China menggunakan yuan, seterusnya berakhirlah dominasi petrodollar, maka timbullah petro yuan, iaitu menggunakan mata wang yuan untuk pembelian minyak daripada Arab Saudi oleh China. Jadi kita nak tengok seterusnya apakah yang menyebabkan Saudi Arabia membuat perubahan yang bagi saya sangat-sangat ekstrim, sangat-sangat di luar jangka untuk menerima mata wang lain selain daripada US dollar untuk pembelian oil daripada Arab Saudi. Jadi yang pertama sekali ialah kerana China pada masa ini ialah negara ekonomi terbesar di dunia selain daripada Amerika. Jadi apabila Saudi mempunyai pelanggan yang paling besar yang ingin membeli minyak paling banyak dan ingin membayar dalam mata wang yuan, maka Saudi nak atau tak nak perlu fikir dua kali lah, sebab ini ialah pelanggan dia yang terbesar. Kalau dia tak jual kepada China mengikut terms yang dimahukan oleh China, China boleh membuat pembelian minyak kepada negara lain, especially-nya daripada Rusia dan juga South America. Jadi sekiranya itu berlaku, of course ia juga merugikan Saudi Arabia kerana kehilangan pelanggan yang paling besar, kerana China menggunakan 25% daripada keseluruhan bekalan minyak mentah dunia pada masa ini. Dan yang keduanya juga, China sebenarnya tahu bahawa Arab Saudi dan negara OPEC tidak mahu melakukan urusan dalam mata wang yuan, kerana mungkin yuan ini tidak boleh digunakan untuk transaction dengan negara-negara lain selain daripada China sahaja. Jadi ini sebenarnya adalah satu halangan sebenarnya untuk Arab Saudi, negara-negara OPEC ataupun negara-negara lain untuk menjual minyak mereka dalam mata wang yuan. Jadi dalam hal ini China sebenarnya telah pun mempunyai mekanisme untuk membolehkan mata wang yuan daripada perdagangan oil ini ditukar kepada gold melalui pasaran futures yang diperdagangkan di China. Jadi ini juga adalah salah satu sebab utama yang menyebabkan Arab Saudi bersedia untuk melakukan transaction penjualan minyak dalam mata wang yuan, kerana mata wang yuan itu boleh ditukarkan dalam bentuk gold sekiranya diperlukan. Alright, jadi itu adalah sebab-sebab utama daripada pihak Arab Saudi dan juga daripada pihak China. Yang seterusnya kita akan melihat daripada pihak US, daripada pihak Amerika Syarikat, iaitu yang pertamanya dari sudut Amerika, bahawa US pada masa ini bukanlah net importer untuk minyak pada masa ini, malahan US adalah pengeluar minyak terbesar di dunia pada masa ini. Maka of course dengan keadaan ini Amerika tidak lagi memerlukan Arab Saudi untuk mendapatkan bekalan minyak mereka, kerana US pada masa ini adalah negara pengeluar minyak utama di dunia. Bukan minyak sahaja, malahan US juga adalah pengeluar LNG terbesar di dunia pada masa ini. Jadi US sebenarnya tidak lagi melihat Arab Saudi ataupun OPEC sebagai sesuatu yang sangat-sangat diperlukan pada masa ini. Seterusnya juga Arab Saudi melihat bahawa US juga sebenarnya pada masa ini tidak bersungguh-sungguh lagi untuk mempertahankan petrodollar. Yang pertamanya ialah kerana US tidak backup Arab Saudi dalam konflik di antara Arab Saudi dan Yemen berkenaan dengan puak pemisah
Houthi di Yaman. Jadi ini juga menyebabkan Arab Saudi agak marah dengan US kerana US tidak lagi backup Arab Saudi. Seterusnya juga Arab Saudi, especially-nya Muhammad bin Salman juga marah dengan Presiden Biden, marah dengan US kerana US mengeluarkan laporan penuh berkenaan dengan pembunuhan Jamal Khashoggi yang dikatakan diarah oleh Muhammad bin Salman sendiri. Jadi ini juga adalah faktor-faktor yang menyebabkan Arab Saudi, especially-nya Muhammad bin Salman marah terhadap Amerika, marah terhadap US, yang seterusnya juga menyebabkan Arab Saudi bersedia melakukan transaksi penjualan minyak dalam mata wang yuan. Alright, jadi daripada keadaan-keadaan ini kita dapat melihat bukan sahaja daripada pihak Arab Saudi yang ingin melakukan transaksi penjualan minyak dalam mata wang selain daripada US, iaitu untuk menamatkan petrodolar, tetapi US juga dalam masa yang sama dilihat tidak lagi begitu bersungguh-sungguh untuk mempertahankan petrodolar ini seperti mana yang berlaku pada tahun 1970-an, 80-an dan tahun 1990-an. Jadi ini adalah keadaan yang sebenarnya agak menarik yang berlaku pada masa ini, iaitu perhubungan geopolitik, especially-nya yang melibatkan Arab Saudi, iaitu sekutu kuat US sebenarnya di Timur Tengah dan secara global. Alright, jadi seterusnya apakah ini akan menamatkan era petrodolar dan seterusnya akan menamatkan US sebagai global reserve currency? Ini adalah sesuatu yang menarik yang kita dapat saksikan di depan mata kita sendiri, iaitu pertembungan yang berlaku di antara kuasa-kuasa besar dunia pada masa ini, especially-nya China, untuk mencabar dominasi US. Tetapi apakah US bengidi bengap untuk membiarkan satu kuasa dunia baru naik tanpa sebarang cabaran, tanpa sebarang halangan, tanpa sebarang pertempuran? Inilah yang sebenarnya yang akan kita terus perhatikan kerana pada kebiasaan masanya pertembungan di antara dua kuasa dunia tidak berakhir dalam keadaan yang baik tetapi berakhir dengan peperangan. Alright, itulah yang dapat saya kongsikan dalam video pada kali ini. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.